Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita masuk tajuk tilawah. Ciri-ciri mukmin berjaya. Jadi ayat ni adalah ayat hafazan. Jadi kena baca dan hafaz. Okay, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. Okay, panjangkan sikit tadi saya ulang balik. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Okay, ni baca banyak kali. Okay, baca dengan tajuk dan makhraj yang betul. Ulang. Akhirnya kita akan hafaz. Okay, tengok seterusnya. Kita nak fokuskan kepada apakah yang terkandung dalam ayat tadi. Okay, ini ciri-ciri mukmin berjaya yang terdapat dalam ayat surah Al-Mu'minun. Yang pertama sekali, ni kena salin. Beriman kepada Allah. Yang kedua, khusyuk dalam solat. Yang ketiga, menjauhi perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, menjaga kehormatan diri. Yang keenam, menjaga amanah dan janji. Yang ketujuh, sentiasa memelihara solat. Okey, yang ni saya rasa semua dah faham. Okey, masuk beriman kepada Allah, masuk khusyuk dalam solat, yang ni kemudian menjauhi perbuatan dan perkataan yang sia-sia, awak tahu. Okey, maksudnya benda yang lara, yang tidak mendatangkan faedah. Duduk borak-borak santai kan, duduk dalam musola tak baca Quran, sembang-sembang, bersandar kan, lepas tu tertidur. Okey, tak niat iktikaf. Okey, kemudian lagi menggunakan zakat. Okey, mengeluarkan sebagian harta. Okey, untuk diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Zakat ni terbagi kepada berapa? 2, zakat fitrah dan zakat harta. Yang kelima, menjaga kehormatan diri. Okay, yang keenam, menjaga amanah dan janji. Apa saja yang kita tak kira daripada dari segi pelajaran, cikgu bagi kita kerja sekolah, kita buat. Kita mesti menunaikan janji dan amanah. Okey, sentiasa memelihara solat. Okey, solat pada waktunya. Okey, solat pada awal waktu. Lebih baik solat berjemaah. Okey, sentiasa memelihara solat ni maknanya solat di awal waktu dan solat pada waktunya. Kita sembahyang subuh pada waktunya. Taklah sembahyang subuh pada pukul 9 pagi. Sebab bangun pukul 9 pagi. Okey, sekarang ni kita nak fokus pada menjaga kehormatan diri. Okey, maksudnya menjaga kehormatan diri. Okey, mana dia? Ni nombor 5. Okey. Yang tu kita nak fokus. Okey, ni explanation ni awak boleh baca nanti. Okey, yang seterusnya saya masuk pada ni. Okey, ni kena salin. Okey, yang ni kena salin. Salah laku sosial. Kita kena menjaga, memelihara maruah diri. Apa yang dikatakan dengan kita kena jaga maruah diri kita ni? Kita kena elakkan diri kita daripada perkara-perkara macam ni lah. Okey, ni contoh salah laku seksual dan akibat. Okey, yang pertama sekali zina, yang kedua sumbang mahram, yang ketiga hubungan seks luar tabi'i. Okey, zina ialah satu persetubuhan haram tanpa nikah yang sah antara lelaki dan perempuan. Contohnya persetubuhan haram lelaki dengan pasangan. Yang kedua sumbang mahram. Okey, hubungan persetubuhan yang dilakukan oleh lelaki dan perempuan yang haram untuk berkahwin. Contohnya dari segi faktor keturunan, penyusuan dan persemendaan. Contohnya persetubuhan haram bapa kandung dengan anak. Okey, bapa tiri, adik-beradik. Okey, itu adalah sumbang mahram. Kita panggil sumbang mahram. Yang ketiga, hubungan seksual atau tabi'i. Ini hubungan persetubuhan yang haram secara bertentangan dengan tabiat semula jadi manusia. Contohnya liwat, ini hubungan seksual lelaki dengan lelaki. Hubungan seksual perempuan dengan perempuan kita panggil musahakah. Okey, onani. Okey, onani dan persetubuhan dan apa itu maksud onani? Mengeluarkan air mani dengan sendirinya dan persetubuhan dengan haiwan. Okey, wa na'udzubillah min zalik.
Okey, ni salin. Okey, ni salin. Saya nak ni salin. Saya nak nota. Sikit je, tak banyak. Okey, kemudian kita masuk dekat bahagian akibat salah laku seksual. Okey, ni kena buat. Ni kena salin. Ada 6 tu 6. Okey, menggugat keharmonian hidup bermasyarakat. Hilang kelayakan dalam mewarisi harta pusaka bagi anak tidak sah taraf. Lahir anak luar nikah, anak tu tak boleh mewarisi harta pusaka. Kesian dia. Yang ketiga, menyebabkan kerosakan institusi kekeluargaan. Yang keempat, menyebabkan gangguan emosi dan mental. Yang kelima, terdedah kepada penyakit fizikal seperti AIDS dan sifilis. Yang keenam, mencetuskan pelbagai perbuatan jenayah. Okey, ini adalah akibat salah laku seksual. Okey, ini salin. Okey, seterusnya bahagian pengajaran ayat. Okey, pengajaran ayat. Okey, awak buat. Okey, sebagai umat Islam, pengajaran kena buat. Okey, sebagai umat Islam, kita hendaklah meningkatkan keimanan kepada Allah sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan larangannya. Okey, kita hendaklah menunaikan solat dengan khusyuk agar menjadi hamba yang bertakwa. Yang ketiga, kita hendaklah menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia agar dapat meningkatkan kualiti kerja. Okey, yang keempat, kita hendaklah berusaha untuk menunaikan zakat agar dapat membantu perkembangan ekonomi umat Islam. Yang kelima, kita hendaklah menjaga kehormatan diri supaya diri dan keluarga terpelihara daripada penyakit berbahaya. Yang keenam, kita hendaklah menjaga amanah dan janji agar integriti Muslim terpelihara. Yang ketujuh, kita hendaklah sentiasa memelihara solat untuk melahirkan individu yang berdisiplin. Okey, jadi tolong salin balik pengajaran ayat. Okey, kita masuk yang seterusnya, soalan kebat. Okey, buat satu soalan kebat kat sini. Salah laku seksual menyebabkan berlakunya jenayah pembuangan bayi. Cadangkan cara mengatasinya. Senang ni. Dia dah bagi tahu dah, dia nak cara je. Jadi mesti ada satu isi. Dengan ada isi tu, awak kena huraikan isi awak. Lepas tu lengkapkan lagi huraian tu dan bagi kesimpulan. Kita hendaklah apa. Okey, itu saja tugasan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.